Baiklah, antara persoalan yang dibangkitkan di Dewan Rakyat hari ini adalah mengenai penglibatan wanita khususnya di Parlimen. Perkara ini dibangkitkan Ahli Parlimen Merbuk Nur Azrina binti Surip di mana beliau berkata usaha drastik kerajaan untuk tingkatkan wakil wanita di Parlimen pada ketika ini menjadi fokus dan pastinya untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini berada menerusi talian Skype ketika ini adalah Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM. Mujibu, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali, bagaimana saudara Mujibu melihat peranan parti-parti politik untuk kita melihat untuk bukan sahaja menambah calon wanita tetapi untuk memastikan ada winnable candidate itu dan boleh menang sekaligus mewakili parti dan juga berada di dalam Dewan Rakyat mahupun di peringkat DUN. Ya, terima kasih Saudara Ashraf atas jemputannya. Saya rasa ini adalah satu isu yang acap kali dibangkitkan di Parlimen apabila kita bukan saja ketandusan calon-calon wanita tetapi juga bagaimana pemerkasaan wanita itu dalam konteks pembuat dasar yang pada saya sudah jelas disebut di dalam dasar wanita negara. Apatah lagi dasar wanita negara ini satu yang telah diumumkan lama sejak tahun 1989 dan sudah juga diperbarui pada 2009. Kalau kita melihat kepada refleksi parlimen semasa, ya, kita ambil kepada dua angkubah yang boleh diukur bagaimana rendahnya penyertaan wanita di dalam konteks pembuatan dasar terutamanya sebagai ahli legislatif di negara, ya. Apabila kita melihat statistik semasa menunjukkan ahli parlimen wanita hanya ada 33 orang sahaja berbanding 22 keseluruhannya. Jelas ini sudah kurang daripada 15%. Dan kalau kita lihat daripada kedudukan kabinet, kita hanya memiliki 5 menteri penuh dan 4 timbalan menteri daripada wanita, yang jelas pada saya sudah gagal mencernakan apa yang digariskan di dalam matlamat ketiga dasar wanita negara, iaitu memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan pada semua peringkat. Malah kalau kita ambil gambaran yang lebih luas, ya Asyaf, ya, ketika PRU 14 kalau tak silap saya, bagaimana nisbah calon wanita dan juga calon lelaki itu sangat besar jurangnya, ya, apabila hanya ada 72 calon wanita yang bertanding di peringkat parlimen berbanding 615 calon lelaki, dan juga di peringkat DUN calon wanita hanya dipertandingkan sebanyak 167 berbanding lelaki ada 1479. Jadi kalau gambaran itu diberikan untuk memperlihatkan bagaimana seriusnya perkara ini, maka saya bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh ahli parlimen Merbuk supaya kerajaan harus segera memikirkan bagaimana untuk memperkasakan peranan wanita, terutamanya dalam memberikan pendedahan awal dan juga membuka ruang kepada golongan wanita muda untuk mengasah bakat kepimpinan dan juga diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan bakat kepimpinan tersebut di dalam peringkat yang lebih tertinggi. Ya, saudara Mujibu, saya suka untuk quote mengikuti sidang Dewan Rakyat tadi, antara ahli parlimen yang bangkit adalah ahli parlimen Batu Kawan Kasturi Patu yang cukup vokal berkenaan dengan isu memperjuangkan hak wanita dan juga untuk meningkatkan tahap wanita lebih ramai, perwakilan wanita di Dewan Rakyat dan juga DUN di dalam bidang politik ini. Beliau menyatakan bahawa politik ini penuh toksik. Saya quote unquote apa yang dikatakan oleh beliau di Dewan Rakyat tadi. Dan adakah itu menyebabkan lebih ramai wanita tidak mahu masuk politik? Image politik itu sendiri, bagaimana pandangan Mujibu? Ya, mungkin itu salah satu sebab, ya, kerana pandangan daripada ahli parlimen Batu Kawan itu jelas barangkali memperlihatkan satu sisi biologi wanita yang tidak gemar dengan perkara-perkara tersebut. Tetapi saya juga barangkali tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa wanita tidak mahu terlibat dalam politik disebabkan budaya toksik yang berlaku di kalangan pemain politik. Kerana kalau kita ambil realiti di akar umbi, bagaimana wanita dan peranannya ketika pilihan raya dalam perkembangan parti-parti politik dan kekuatan
golongan wanita ataupun kaum ibu ataupun kaum puteri contohnya dalam memperkasakan perjuangan parti politik itu jelas meluas ya. Kita melihat bagaimana kepentingan sayap itu dalam parti, dalam pergerakan politik, dalam jentera pilihan raya dan sebagainya, dalam kempen. Tetapi barangkali yang berlaku adalah budaya patriarkal di dalam kepimpinan parti itu yang masih lagi melihat wanita ini hanya sebagai second fiddle kepada lelaki. Mungkin konstruksi inilah yang berlaku dalam parti politik yang barangkali perlu diperhatikan, kerana apabila dalam politik kita tidak boleh menolak memang ada budaya toksik, budaya ini, kerana kita berhadapan juga dengan satu permasalahan di mana ahli politik yang ada di dalam parlimen itu adalah mereka yang berada pada satu generasi yang lama. Jadi mereka masih terikat dengan satu kerangka politik yang barangkali masih lagi ketinggalan, yang barangkali belum boleh beranjak dengan perubahan generasi dan juga adanya kesenjangan budaya berpolitik yang meletus dan juga berubah disebabkan teknologi dan sebagainya. Dan juga inilah barangkali yang akan perlu diperhatikan oleh pengundi di luar sana apabila PRU 15 nanti harus memilih ahli-ahli parlimen yang memiliki ciri-ciri dan juga aura yang barangkali boleh menarik generasi muda ataupun sesuai dengan selera orang muda berbanding mereka yang sudah menjadi ahli parlimen berpegang pegal yang berterusan terikat dengan kerangka dan budaya politik lama. Ya, Mujibu, pastinya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan isu wanita ini panjang lagi ceritanya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Itu dia tadi Mujibu Abdul Muiz, penalisis politik UiTM, untuk kita melihat daripada bagaimana holistiknya politik di negara ini untuk kita mengangkat wanita, perwakilan wanita lebih ramai di Dewan Rakyat dan juga di peringkat DUN serta di dalam arena politik secara umumnya.